Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali bersiaran bersama saya. Jadi topik yang saya nak borak ni ialah baru saja borak topik yang betul ni dengan rakan saya Akin, pengusaha bengkel dekat Taman Seroja ni, tentang risiko beliau sebagai pengusaha untuk menyewakan kereta trade day. Kan kita limit skop trade day dahulu. Apa risiko kat dia dan apa kosnya kan. Dia senang je cakap, aku ada race car sebiji ni, tak tahu nak buat apa, aku nak sewakan lah, pergi orang untuk pergi trade day kat Lita, dapat duit tak? Okay, saya pun nak bercerita lah benda yang sama yang saya cerita kat beliau. So dia pengusaha bengkel. Dia jangan kira lah yang dia boleh buat segala benda tu sendiri. Kena kira kos 1 jam beliau. 1 jam katakan 500 sejam. Jadi dia habiskan banyak jam lah untuk menyediakan satu race car. Yang race car yang siap roll cage, enjin tahan untuk trade day. Lepas tu dia kena sediakan kereta. Kereta tu dah kos dekat dia juga. Sediakan kos dekat dia. Lepas tu kita nak bercerita pasal apa yang akan berlaku kat Lita sebenarnya. Dah tentu kan orang sewa kereta, kalau sewa kereta jalan biasa orang tak lanjan. Kita pergi Lita dah confirm meter, tendang meternya lah 6,000 ke atas baru tukar gear kan. Lagi-lagi dia nak sewakan Proton Saga. Proton Saga je kat Zat dia panggil saya Bazan kan. Proton Saga je kos murah. Okey, tak apa kos murah. Okey, kena ingat apa tu, kereta disewakan kat track mesti ada penjaga. Maknanya kita sebagai penyewa, kita kena hantar wakil duduk track. Kalau sewaan dia 4 jam, 4 jam lah. Kalau sewaan dia 2 jam, 2 jam. Biasa kita hantar kereta ke Lita guna tow truck lah. Ataupun kita bawa kereta tu kalau ada road tax. Jadi tanggungjawab seorang penyewa kereta untuk trade day, dia kena hadir di Lita sebagai pit crew dan apa tu kena bersedialah dengan apa-apa yang berlaku sewaktu trade day lah. Jadi si penyewa cuma bawa helmet, selesaikan isu-isu berkaitan dengan yuran, dan sekurang-kurangnya dia itu berpengalaman lah kan. Kita cerita tak berpengalaman, walaupun dah berpengalaman, apa yang akan jahanam dekat kita? Bukan jahanam lah, wear and tear. Okay, kehausan enjin tu dah confirm sebab enjin lanjan. Minyak hitam out, hanya boleh guna sekali pakai je. Ialah sepanjang masa kot. Suhu minyak hitam 120 darjah Celsius ke atas. Air radiator tak boleh guna lagi, coolant kena buang. Minyak brake, tak silap saya, sebaiknya buang setiap trade day. Buang fresh. Brembo punya minyak buang. Segala jenis minyak kena buang lah. Katakan sesi 4 jam 4 jam tu boleh pergi berpuluh-puluh laps. Jadi kemungkinan besar brake pad pun out. Jadi brake pad, kalau pakai yang mahal-mahal menjawab lah kan. Lepas tu brake pad out. Lepas tu satu lagi, rotor out. Brake lepas dalam cuaca panas, sejuk, rotor pun out. Jadi banyak variable yang alat-alat yang haus sewaktu acara trade day. Berbaloi ke nak sewa murah-murah kan? Sebab itulah orang katakan ada jumpa orang menyewakan untuk trade day ni, dia charge mahal. Jadi kena faham lah kenapa dia charge mahal. Tak boleh lah setakat macam kita expect aku bayar 500, aku nak sewa kereta. Jadi apa yang kita lanjan tu bukannya kos kepada bengkel. Okay. Jadi pada saya kena ada surat perjanjian lah. Dan sewaan trade day ni biasanya tidak kurang daripada RM1,000 lah pada saya lah untuk Proton Saga. Tidak kurang daripada RM1,000 sebab kita ada risiko lain pula. Contohnya yang menyewa ni, dia seronok nak masuk Lita tapi dia tak ada pengalaman. Dia tak ada pengalaman, tak masuk kelas, dia belajar kat YouTube. Lepas tu dia pula tak ada pengalaman trade day sebelum ni, tak ada. Biasa kalau macam saya, kalau jadi pengurus beliau, saya akan minta penyewa ni sekurang-kurang ada sijil lah daripada SSAD Advanced Driving kan, sekurang-kurangnya kan. Satu kelas dekat SSAD Advanced Driving dalam 800 ke 1000 lah kan. Memanglah ramai tak akan masuk sebab mahal lah. Tapi itu requirement saya sebagai manager untuk menguruskan trade day punya sewaan ni. Okey, tak ada
sijil tu. Okay, next kita pergi ke, ada tak onboard camera? Onboard camera kan. Saya nak kereta lah. Pandai tak bawa manual. Tiba-tiba dia bagi onboard camera, bagi kereta auto, saya tak terima lah kan. Jadi kalau ada onboard camera, letak kat tengah bawah ni, jangan letak kat sini nak nampak apa kan. Saya nak letak kat tengah ni, nak tengok cara tukar gear, brake. Sekurang-kurangnya saya tengok 5-6 lap dah cukup dah tahu karakter orang ni jaga kereta ke, pandai bawa lalita ke tak. Jadi kat situ kita boleh buat kesimpulan orang ni ada kelayakan untuk sewa kereta lumba. Itu satulah. Jadi kalau tak ada onboard camera, semua jadah semua tak ada, jadi saya akan nasihatkan memang tidak akan menerima lah penyewa-penyewa macam ni. Jadi kita kena berhadapan dengan penyewa pula, kemampuan penyewa kan. Jadi nak menyewa kereta track ni mahal. Kenalah mahal, dan kena tahu kenapa ianya mahal. Sebab risiko dan kos banyak dekat jentera. Katakan anda, kita cerita kos kemalangan dalam lita, anda langgar kita orang lain, itu ikutkan tak perlu bayar lah. Sebab kita itu tidak tertakluk untuk dilindungi insurans. Masuk track tak boleh claim insurans langgar orang, dia bayar sendiri, anda bayar sendiri. Okay, tapi kalau kita bercerita pasal anda bawa kereta cong gila ganas, pom RPM nak tukar, kereta ni boleh pergi 8, anda nak tukar ke 9, pecah enjin, lepas tu dah enjin pecah, enjin boleh jalan lagi ni, anda pergi malas nak turun tepi, bawa slow-slow, habis seluruh 5 km tu dengan minyak enjin kereta anda. Okay, 1 meter satu guni untuk 1 meter tu harga dia RM300 tau, untuk tutup balik minyak yang tumpah tu. Tapi bayangkan kalau 5 km tak ke bankrupt, jadi nama anda akan di blacklist semua hidup dengan bengkel-bengkel sekali. Tapi rasanya kat situ bengkel penyewa kereta akan ditahan lah kalau tak bayar tu. Jadi pihak Sepang akan hantar lawyer, akan kejar nama anda lah sampai dapat clear semua nama tu. Sebab yang sign surat tu nama anda bukan nama bengkel. Okey, lepas tu dah lah tak pergi kelas. Lepas tu nak bawa macam Jackie Chan pula, nak bawa laju dalam lintas Sepang. Lepas tu time tu hujan, nak terlepas hujan kan, tak tahu fungsi tayar tu macam mana kan. Pergi ambil turn, terpusing-pusing, masa pusing-pusing terlanggar pula divider ni. Kalau besi 1 meter RM600. Kalau yang tayar tu 1 meter RM300. Jadi kalau tak ada ilmu, tak payah turun track day, sebab membahayakan diri anda. Ianya agak berbeza kalau anda ada minat nak turun track day, ada minat nak belajar, ada menggunakan jentera sendiri. Bila guna jentera sendiri mesti sayang kereta kan. Bila dah sayang kereta, mesti anda akan ada usaha untuk belajar macam mana nak memandu dengan selamat dekat lita. Biasanya kalau menyewa ni, saya kurang sikit orang yang menyewa ni, sebab kalau unless menyewa tu memang dah dah berpengalaman. Tapi kalau yang tak pernah tahu siapa nama kan, mungkin budak-budak mana ni nak sewa Reska, lepas tu nak lenjan dalam track dengan tak ada knowledge, tu saya agak kurang lah. Yang orang-orang macam ni yang patut dielakkan lah. Tapi mana perasan tak, mana ada iklan orang sewa kereta track day dekat Malaysia ni? Tak ada, sebab banyak pengusaha bengkel dah tahu ianya satu bisnes yang merugikan. Jadi di kalangan gamers pula, saya banyak kawan-kawan daripada budak-budak muda daripada kalangan gamers kan, bawa kereta dalam game kan, dia nak cuba kat litar, dia ingat dia boleh. Tapi dia tak nak keluar modal develop kereta Reska, dia ingat nak sewa. Jadi dia pelik, kenapa sewa ni mahal-mahal, lepas tu tak banyak pula orang nak menyewa. Jadi bila berhadapan dengan orang macam ni, ialah sebab gamers dia tak tahu perjalanan nak membina kereta tu mahal. Satu biji sagakam RM30,000 kot. Jadi kalau kau bawa kereta terpusing, tipun, RM30,000 tu berkecai macam tu je. Sebab dia bukan pasal komponen, pasal man hours nak develop that car. Man hours yang diperlukan untuk habiskan untuk membina satu race car. Jadi bukan, kalau kita accident kita ingat alah benda ni murah je, saga je kot. Tapi man hours nak bina saga tu bukannya makan dengan kos yang sangat tinggi. Orang yang
orang yang memotong line. Kena. Jadi jangan potong queue. Jadi itulah dia apa cakap, kenapa anda tak jumpa kenapa orang sanggup sewakan race car, baik develop sendiri. Sebab tu ramai geng-geng sagakap saya develop sendiri je kereta, gila pun nak sewa. Jadi jangan anggap bisnes menyewa race car dia satu bisnes yang menguntungkan. Dia selalunya tak menguntungkan pun, unless menyewa seat untuk race weekend kepada pelumba yang berpengalaman ataupun at least ada sijil lah. Tu mungkin dia boleh dikurangkan offset risikonya. Berlumba kot, kita nak lumba berpuluh-puluh kereta, risiko kemalangan tu tinggi. Katakan T-bone satu race car, buang chassis, dah tak boleh guna lah. Takkan nak repair balik, takkan nak tarik. Sebab aktiviti perlumbaan ni adalah di mana enjin kereta ni akan dilanyak sampai chassis sampai boleh bengkok. Walaupun tanpa aksiden, tapi torque daripada enjin dia boleh membuatkan chassis tu bengkok. Jadi dia ada satu proses di mana untuk jangka masa panjang chassis tu akan rosak. Jadi itulah dia risiko membuat kereta untuk perlumbaan. Kalau tu ramai orang jual kereta sport, dia akan sebut kereta ni tidak pernah dimasuk pelita sepang. Sebab benda tu lah kan. Sebab kerosakan dekat chassis untuk jangka masa yang panjang. Chassis, mounting, memang semua akan cepat rosak. Okay. Jadi saya akan tamatkan vlog saya sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.